Alhamdulillah. Alhamdulillahi ala ni'matil iman wal islam. Wa huma min a'zamin ni'am wa kafa bihima minan ni'mah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa nabiyyina wa habibina wa syafi'ina wa zukhrina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin ay ila qurbi yaumiddin. Amma ba'du, qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli saddid lisani wahdi qalbi bihaqqi jaddina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma iftah alaina futuhal arifin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wilah. Waftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khazaini rahmatika ya zal jalali wal ikram. Allahumma dzakkirna ma nasina wa 'allimna ma jahilna. Rabbana hab lana min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Allahumma yassir wa la tu'assir. Rabbana tammim bil khair. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Wa hasbunallahu wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Insyaallah, masyaallah wa tabarakallah. Kita masuk balik mudzakarah risalah masalah masbuk muwafiq kita pada malam ini, iaitu pada muka surat yang ke-12. Pada nak menyatakan contoh-contoh, beberapa contoh masalah orang yang muwafiq, yang dimaafkan tertinggal daripada iman 3 rukun yang panjang. Kemudian kita akan jawab beberapa persoalan yang berkaitan dengan solat juga lah. Maka daripada beberapa syarat pada sahnya iktidak mengikut imam itu, ada baiknya kita muzakarah sebut balik. Ingat 13 syarat semua sekali, lebih kurang. Fi syurutil iktida'i. Pada nak menyatakan segala syarat-syarat sah ikut imam tu ada 13 syarat belaka, lebih kurang. Pertama sekali syarat sah mengikut seorang akan seorang sebagai makmum, mengikut akan imamnya, iaitu makmum tu dia kena mengetahui akan makmum itu. Syarat sah tu, syarat sah mengikut makmum akan imamnya tu, iaitu makmum itu tiada mengetahui ia. Dia tidak mengetahui makmum tu akan tidak sah sembahyang imamnya, iaitu pada i'tiqad makmum tu. Nampak tak? Itu syarat pertama. Makna makmum tu tiada mengetahui ia akan tiada sah sembahyang imamnya pada i'tiqad makmum tu. Seperti contohnya, imam tu bersentuh dengan perempuan yang ajnabiyah. Makna sebut kata yang ajnabiyah tu walaupun isteri dia lah. Ataupun imamnya bersentuh kubul. Kubul jenis mukallaf. Makna kemaluan yang depan.
Kubur ni kemaluannya depan. Kalau bagi orang lelaki itu ialah zakar itu, bukan telur zakar tu, zakar. Adapun kalau orang lelaki iktibar zakar itu. Dia menyentuh zakarnya, kemaluannya. Bukan telur zakar. Adapun telur zakar tak batal. Adapun bagi pihak perempuan iktibar bibir farak tu. Tak? Maka dia tak tahu tu. Tak tahu akal iman tu bersentuh kubur jenis mukalah dengan tapak tangan atau dengan perut anak jari dia panggil. Dah. Dengan mana butunul kaf dia panggil perut tapak tangan. Lagi satunya butunul asabi', perut anak jari. Sekira makna kalau kita takutkan gini, mana hak terkatuk kapak tu dia panggil bating lah tu, perut lah tu, perut jari, perut tangan lah tu. Makna hak tepi-tepi ni, hak Zahir nampak ni, dah. Hak Zahir nampak tu bukanlah. Dia tak tahu. Imam dia tu menyentuh kubur jenis mukalah. Maknanya basyar, manusia lah. Tak masuklah binatang haiwan apa semua, lembu kambing dia pergi pegang zakat lembu dia. Dia pergi pegang farak lembu betina, kambing betina dia, tak batal. Lepas tu jenis mukalah. Dah. Sebab dia sebut jenis mukalah. Maknanya dia basuh berok anak dia ke kucing anak dia apa kan? Kita tak tahu. Pada i'tikad kita. Tu syarat pertama sah ikut imam. Tapi kalau kita tahu, contoh kata imam ni dia pergi masjid, dia pergi penangis dengan bini dia, tak berlapik, pada i'tikad kita dia ni batal sembahyang ni. Kenapa dia batal sembahyang? Kerana batal wuduk dia. Pada i'tikad dia ni tak sah sembahyang ni. Maka tak sah kita ikut dia dah. Tu salah satu syarat dia. Ingat molek. Tu salah satu syarat dia. Sah kita nak ikut seorang tu. Dan syarat yang keduanya, sah kita nak ikut seorang tu bahawasanya semayang imam tu tak wajib ulang dah. Imam semayang tu dia semayang dia terkaya daripada mengulang. Mana semayang dia sah. Nampak tak? Kalau semayang dia tu tak terkaya daripada ulang, tak sah kita buat imam. Contoh kata mana? Dia semayang hormat waktu. Semayang hormat waktu. Pada tempat yang tak dapat syarat-syarat sah semayang. Lagi kita akan cerita. Tu dia panggil semayang lagu tu tak terkaya daripada ulang. Wajib kena ulang. Seperti contoh semayang di atas kapal terbang. Atas kapal laut. Atas kenderaan. Kereta api dan sebagainya. InsyaAllah nanti kita akan bicara. Jadi syarat semayang hak peseng, semayang hormat waktu ni dia panggil semayang yang tidak terkaya daripada ulang. Makna kena ulang. Kalau dalam waktu kena ulang. Kalau luar waktu kena qada. Dan syarat ketiganya iaitu makmum tu mengikut akan seorang imam tu bukan makmum bagi orang lain. Itu syarat ketiga dulu. InsyaAllah nanti kita cerita lagi syarat yang ke-4, 5, 6, 7. Sikit-sikit. Ingatlah syarat tu. Lah. Baik, kata pengarang kita rahimahullah ta'ala pada muka surat 12. Betul? Muka surat 12 tak? Ke berapa dah kita ni? Surat apa dah kita ni? 12 tak? 12 ke 12, betul 12. Ini contoh yang ketiga. Contoh yang ketiga ni. Jika seorang muwafiq itu sembahyang berjamaah apabila imamnya muwafiq sudah berada dalam qiyam kedua, yakni qiyam rakaat yang kedua. Dah. Qiyam rakaat yang kedua. Untuk membaca
Al-Fatihata. Akan surah Fatihah. Nak baca surah Fatihah dah. Tetapi sedangkan makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama. Di qiyam rakaat pertama. Dia duduk di qiyamnya rakaat pertama lagi. Maknanya rukunya panjang tu, rokok, sujud yang pertama, sujud yang kedua. Apa tak? Tak dibilangkan tasyahud awal. Duduk tasyahud awal tak apa lagi. Bermolek. Tok Imam baca tasyahud awal, kita duduk qiyam lagi tak apa. Nampak tak? Duduk tasyahud awal tu tak dibilangkan rukun panjang. Nampak tak? Tapi ini pada masalah rakaat yang kedua. Dia nak naik rakaat kedua, makna tak duduk tahiyat awal lagi. Sekadar duduk istirahat je. Dia bangun dah naik qiyam rakaat yang kedua. Tetapi sedangkan ataupun padahal makmum berkenaan masih lagi berada di qiyam pertama. Ini qiyam rakaat pertama. Hal keadaan itu belum habis lagi bacaan Fatihahnya. Tak habis lagi baca Fatihah. Satu masalah. Atau imam sudah berada di tasyahud akhir. Ni tasyahud akhir. Tasyahud awal tak bila dah. Tasyahud akhir. Sedangkan makmum masih lagi berada di qiyam pertama. Maksud kata qiyam pertama ni, kalau pada masalah tasyahud akhir ni, iaitu mana? Masalahnya solat subuh lah. Tak? Kalau itibas semaya subuh, nisbah semaya subuh. Nisbah semaya subuh. Nisbah semaya subuh rakaat di qiyam pertama, maknanya di qiyam kedua lah. Nisbah semaya subuh. Kalau nisbah semaya zuhur di qiyam yang ketiga. Kalau nisbah semaya 4 rakaat lah. Hak bangsa ta'abudi. Amrun ta'abudi dia panggil. Rakaat semaya ni tak boleh kita nak pindah-pindah kerana dipanggil amrun ta'abudi. Dia bahasa kerja buat, bahasa kehambaan. Tak boleh kita nak buat reka-reka. 4 tu kita nak buat 3, 3 nak buat 4 tak boleh. Dia panggil amrun ta'abudi tu. Melainkan ada sebab. Sebab dia musafir. Salah satu sebab musafir. Maka kita dapat lesen dia panggil. Dapat rusuh lesen. Lepas lesen kena ada GDA. Kena ada GDA pula. Kita musafir. Musafir tu dapat sebab kita jamak dan qasar. Lepas tu kan ada GDA. GDA makna makna musafir kita tu bukan musafir yang maksiat. Kalau musafir dapat dah musafir. Sebab untuk jamak qasar. Tapi musafir tu ada bil maksiyah. Makna dengan qasar maksiat, nak buat maksiat. Dia panggil tak ada GDA. Lesen ada dah. GDA tak ada. Tak boleh juga nak bawa trailer. Tak boleh. Makna tak boleh juga jamak qasar. Walaupun sudah ada lesen. Walaupun sudah dapat sebab. Maknanya nak semaya jamak qasar tu kena ada lesen, kena ada GDA juga. Mudah-mudahan kecek. Jadi tak apalah. Kita nak pergi. Nak pergi rekod hak pak tu jadi 2. Kerana apa? Dapat sebab. Dapat lesen, dapat GDA. Tak apa? Dipanggil rukhsah, keringanan. Satu bonus keistimewaan bagi umat Nabi Muhammad SAW. Kerana musafir ini dia sebahagian minal azab dia panggil. Iaitu sebahagian, setengah daripada kesukaran. Maksud azab itu kesusahan, kepayahan. Sebagaimana Nabi Musa AS menyatakan dalam surah Al-Kahfi kepada fatahnya. Pembantu dia. Malakina fi hadzal fi safarina hadza illa nasaba.
malakina fi safarina hadza illa nasaba. Tidaklah kami dapati dalam musafir kita ni melainkan nasaba. Nasaba makna benda hak tipu, nasab. Benda duk atas, makna kesukaran, kepayahan. Dah. Kepayahan ke mana? Misal kata, iyalah bila kita keluar daripada tempat kita kan, rumah kita, walaupun kita duduk homestay mewah, tapi bukan tempat kita. Tak ada anak beranak kita. Kalau sakit demam ke apa, tak ada orang nak bercara. Walaupun kata kita duduk di rumah ni, rumah kapungnya. Lata nak utuh. Sampai dah? Lata nak utuh, pak kita pergi musafir walaupun duduk homestay banglo mewah. Ada kolam air, tapi tetap di sana dikira susah juga. Kenapa? Tak ada waris-waris kita sana. Susah juga dikira. Tu zaman ni. Apatah lagi zaman dulu orang musafir berjalan kaki, naik unta, naik kuda dan sebagainya. Maka Allah Ta'ala tidak menjadikan wa maja'alna alaikum fiddin min haraj. Tidak kami jadikan atas kamu tu dalam mengamalkan agama tu kesukaran. Maka bila ada kesukaran, kepayahan, Allah Ta'ala Maha mengasihi akan hambanya, maka dia pun bagi rukhsah, keringanan. Yang mana orang musafir itu dapat sebab, dapat lesen. Kemudian dapat GVA, iaitu ada musafir itu bukan dengan qasad maksiat. Maka haruslah bagi dia, harus hukum harus bukan sunat. Jamak qasad ni hukum ni haruslah dia menghimpunkan sembahyang dia sama ada takdim ataupun takhir, dan mengqasarkan, memendekkan sembahyang dia daripada 4 pada 2. Iaitu pada sembahyang yang panjang, iaitu sembahyang yang tamam 4 lah. Hak bangsa panjang tu 4 belaka. Ada pun hak subuh maghrib tu, hak tu dia kira qasar belaka dah tu. Sebab tu tak nak qasar dah. Habis. Atau imam sudah berada di tasyahud akhir, sedangkan padahal makmum masih lagi berada di qiyam pertama. Berada di qiyam yang pertama. Maksud kata qiyam pertama tadi, tengoklah. Kan nisbah. Kalau nisbah semayang 4 rakaat, mana dia rakaat yang ketiga. Kalau kata pada rakaat yang pertama sungguh, dia batal dulu lagi. Kenapa? Faham daripada kata tasyahud akhir, kalau semayang zuhur, maknanya imam tu sudah di rakaat yang keempat. Makmum di rakaat pertama lagi. Tak pernah sabah tak? Tak pernah sabah kan? Tak pernah sabah lah apa? Dah tinggal dah dia, makmum tu tinggal rakaat kedua pun tinggal, rakaat ketiga pun dah tertinggal. Dah berapa rukun tu? Nampak tak? Tu tak pernah sabah. Maknanya sini tengok iktibar lah mana. Imam sudah berada di tasyahud akhir. Sedangkan makmum masih lagi berada di qiyam pertama. Qiyam pertama tengok nisbah. Maknanya nisbah sembahyang zuhur, maknanya makmum tu berada di qiyam yang ketiga. Nampak tak? Kalau nisbah sembahyang subuh, makmum tu berada di qiyam yang kedua. Ada pun sembahyang maghrib, makmum tu berada di qiyam yang ketiga. Nampak tak? Kedua. Kalau nisbah sembahyang maghrib, makmum tu berada di qiyam yang kedua. Gitu dah. Dan Fatihahnya belum selesai. Fatihahnya makmum. Bukan Fatihah imam. Fatihahnya makmum belum selesai. Nak jawab dua masalah ni. Satu jawapan. Hukum makmum demikian. Satu, yang mana? Imam sudah berada di qiyam kedua. Satu, nak baca Fatihah dah. Imam berdiri tegak dah. Makmum duduk lagi di qiyam pertama. Satu. Yang satu lagi, imam tu duduk tasyahud akhir dah. Maknanya pada rakaat yang keempat tasyahud akhir dah. Makmum tu duduk lagi di
rakaat yang ketiga, qiyam di rakaat yang ketiga. Ni sebuah sembahyang 4 rakaat. Lepas tu qiyas lah. Wakis alaihi dah. Qiyas olehmu atas demikian itu. Jawab dia, hukum makmum ni kan ialah batal sembahyangnya, batal sembahyang. Batal sembahyang. Nampak? Tu dua masalah tadi, satu jawab batal sembahyang. Kecuali melainkan ia makmum membuat dua pilihan. Buat dua pilihan. Pilihan mana? Pilihan segera. Semasa imam hendak berpindah kepada rukun yang keempat. Buat pilihan. Membuat dua pilihan segera. Masa mana kena buat dua pilihan segera tu? Semasa imam hendak berpindah kepada rukun keempat. Rukun yang keempat. Iaitu sama ada qiyam pada rakaat yang seterusnya ataupun duduk tasyahud akhir. Kena buat dua pilihan. Segera kena buat. Nampak tak? Sebab itulah kena faham sangat masalah masbuk muwafiq ni. Ingat hamba ulang balik sekali lagi dah. Ulang sekali lagi pada masalah kita ikut imam yang laju bacaan sebagaimana sebut dalam kitab Risalah Bahjatul Mardiyah. Pada kalam nazam musannif sebut, tengok dalam kitab Risalah Bahjatul Mardiyah, dalam kitab Muniyatul Musalli belakang tu ada sebut cerita. Belakang tu ada cerita juga muwafiq masbuk. Dah. Kata musannif dalam Bahjatul Mardiyah tu, wa khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takum bi ghafili. Dia ayat gitu. Musannif ayat gitu, maka Syekh Daud mari syarah ayat dalam masalah ni lah, nazam ni. Wa khulfu fi awakhiril masaili muhaqqaqun fala takum bi ghafili. Apa tu? Jangan engkau lupa dan dihubungkan aturan dua masalah yang pertama dari masalah yang tiga itu, masalah yang ketiga yang berlaku iaitu apa? Khilaf, iaitu orang lupa keadaan ia mengikut imam pada ia dalam sujud umpamanya, kemudian sampailah kemudian musannif sebut pada seterusnya, Syekh dah sebut dalam Bahjatul Mardiyah tu, dan setengah daripadanya pula diberi hukum masbuk. Makna diberi hukum masbuk. Apa hukum masbuk? Kita dah mengaji dah semalam. Takrif masbuk apa dia? Ni lah. Dan setengah daripada beberapa masalah lah. Diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh. Makna perkara yang berlaku daripada kebanyakan daripada a'immah. Apa? Kebanyakan daripada imam-imam ni, bahawasanya mereka itu a'immah, imam semaya ni lah. Bersegera mereka itu membaca akan qiraahnya. Membaca akan qiraahnya. Mana laju baca qiraah, baca patah terlaju. Bukan bacaan yang pertengahan. Pada huruf, laju. Bila laju maka tiada dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya. Mana? Daripada sujud membaca Fatihah dengan sempurna. Mana pada rakaat seterusnya imam bangun dah ni. Imam bangun dah. Nah, pada masalah ni imam bangun dah. Ini contoh misalnya kata kita sempat rokok. Kita iktidah, imam bangun cokoh dah, naik iktidah. Nampak tak? Naik iktidah, naik qiyam dah. Rakaat kedua, kita tak lepas lah. Daripada 3 rukun panjang. Kita sempat rokok. Molek kita rokok je, imam naik cokoh dah. Baca Fatihah dah. Laju pula.
Bila gitu maka tiada dapat makmum kemudian daripada berdiri qiyamnya makmum tu, daripada sujud tu. Tak dapat apa? Membaca Fatihah dengan sempurna. Tak dapat baca semua. Jawab dia, bila tak dapat baca dengan sempurna. Maka sudah kita tak naik. Imam duk baca tu kita rokok, tidak, kita sujud, buah molek kita naik. Imam sudah rokok. Jawab dia. Maka wajib atas makmum itu ia rokok sertanya. Rokok sertanya imam. Nampak tak? Kerana ia makmum tu mana? Seperti orang masbuk. Maknanya diberi hukum seperti orang masbuk. Maka didapatnya ia makmum tu rakaatnya. Nampak? Dan jika jatuh seperti demikian itu, mana apa tu? Email laju qiraat tu baca tu. Sebab siapa kita tak boleh tak dare nak kejar dia. Apa tak? Dan jika jatuh seperti yang demikian itu pada tiap-tiap rakaatnya sekalipun. Tiap-tiap rakaat sekalipun. Kalau jatuh berlaku tu, rakaat pertama pun lagu tu, rakaat kedua lagu tu, sekalipun. Apa hukum ni? Wajib atas makmum tu rokok sertanya. Rokok. Apa tak? Ni. Setengah daripada diberi hukum masbuk pula barang yang jatuh. Maknanya perkara yang berlaku daripada kebanyakan daripada imam. Kebanyakan daripada imam-imam ni, bahawasanya mereka itu bersegera, mereka itu membaca akan qiraahnya. Makna laju baca qiraat. Makna qiraat tu tidak pada bacaan yang pertengahan huruf dia panggil. Bila gitu, email laju, email rokok, kita rokok. Nampak tak? Ni banyak lagi orang tak pandang ni. Masalah ni. Memang tengok, email tu laju. Tak sempat. Tapi kacau juga. Orang semai jemaah. Habis. Nak kacau juga, nak berhabis ke Fatihah. Dah. Memelah email rokok, email tidak, email nak turun sujud, awak baru nak rokok. Walha awak tu sudah masbuk. Kalau tak niat mufaraqah, batas mayit. Batas mayit. Tak sedar tu. Mayit lama-lama tu, untuk batas mayit tu. Ada? Tu. Pilihan pertama. Ni satu pilihan pertama dah. Makmum berkenaan dikehendaki meninggalkan bacaan Fatihah ni. Maksud kata dikehendaki ni wajib tinggal lah. Wajib tinggal. Tinggal baca lepas tu dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imamnya. Dengan makna apa? Faham makna apa? Tanda selalu. Tinggal baca Fatihah, pergi duduk selalu di tempat imam tasyahud akhir tu. Ataupun tinggal baca Fatihah, senyap aja. Tunggu imam tu baca Fatihah balik. Lepas baca Fatihah balik untuk qiyam, untuk rakaat yang kedua dah. Bukan rakaat yang pertama dah. Kenapa? Kerana rakaat pertama tadi dikira lara dah. Tak pakar dah. Lepas tu, gimana? Lepas imam wisalat, naik buat serekat lagi. Nampak tak? Dan terus mengikut dan melakukan apa yang sedang dilakukan oleh imam. Dan ia tengok. Dan ia makmum tambah satu. Dobek singgit. Wajib tambah satu rakaat lagi nak gitu. Baru je lah. Baru siapa murad. Tidak siapa murad lagi ni. Dan ia makmum tambah. Makna wajib tambah satu rakaat lagi. Baru siapa murad. Bila tu? Selepas salam imam. Atau pilihan kedua. Kopi dulu. Ngopi dulu. Bismillahirrahmanirrahim. Tak apa, kopi Ambon ni panas rupak je ni. Kalau sampai pukul 1 lagi nak berhenti, pukul
Pukul 1 lagi panas tu. hmm. Pilihan kedua ialah makmum berkenaan jika hendak niat mufaraqah. Wajib sini, jika hendak ke mana wajib niat mufaraqah dari mengikut imam, bercerah daripada mengikut imam. Niat kau mana? Madalah niat. Aku cerah imam. Aku cerah imam. Mada. Aku cerahlah imam. Gitu. Niat gitu madalah. Kemudian ia hendaklah meneruskan bacaan Fatihah dan rukun-rukun yang lain dengan seorang diri sehingga selesai semayanya tu. Tu dah. Faham tak? Faham tak ke? Boleh. Buatlah, buat hal kita. Lepas tu baca Fatihah. Kalau nak baca Fatihah, wajib niat mufaraqah. Kalau nak tinggal Fatihah, wajib kena pergi turun duduk. Mana kelakuan imam, turut duduk situ. Dah. Tu. Masalah luar sikit. Syarat keempat. Syarat sah mengikut imam, syarat keempat. Mengikut imam sah. Syarat sah mengikut imam yang keempat. Itu apa? Tiada imam itu ummi. Imam tu bukan ummi. Sambil-sambil menyelai kita minum air. Ni. Tak ada lagi kitab ni, kita buat mari lalu. Syarat keempat. Syarat ketiga saya sebut dah. Syarat keempat, imam tu bukan ummi. Apa makna ummi dalam masalah fiqh kita ni cara buat ni? Makna tak betul baca Fatihah. Tak betul baca Fatihah. Tak sah Fatihah dia. Tu. Tapi ada kata K lah. Kata K sah. Makmum yang yang qari itu makmum yang qari itu ikut imamnya yang ummi. Ada K. Mujur ada K juga. Dah. Kalau tak ada K, jawablah. Demo ada ikut imam hak ummi, hak baca lahang ni. Lama mana semaya tak sah. Kalau ikat tekau muktamad tak sah. Faham tak? Sebab tu tak boleh. Mana? Biar reti orang panggil kita ni nak jadi imam ukur baju badan sendiri. Agak-agak kita ni jelas dah. Orang duk kata tak betul baca, tak kena baca ramai dah riwayat. Jangan diteruk lagi. Orang tak berahi. Semaya kita makruh dah. Nah. Tak berahi tu sebab demo tak betul baca tak? Buat jadi hati makmum ni jadi belah lagi. Itu kalau kita tilik pada masalah bacaan. Tak kita tilik lagi masalah pada faqih dia apa semua. Kan? Sebab tu kita nak jadi imam semaya ni, jangan buat hak benda kuasa kod dia. Kena ra'ikan makmum. Kena mera'ikan sangat para makmum. Imam ni. Jangan nak turut kita je. Mujur ada kata K lah, ada. Kata K ada sah makmum yang qari tu. Maknanya betul. Sah Fatihah dia tu ikut imam yang ummi. Tapi imam ummi hak lagu mana? Ada kait lah. Iaitu imam yang ummi yang tak taksir pada belajar. Dia tak taksir belajar. Ni belajar pun tak taksir. Ada si fulan ibni si fulan diceritakan kepada hamba belajar pun tak taksir. Tanya orang belajar, dia tak masuk belajar. Nampak muka lilah-lilahan dua kan, pasti lah. Ruyuk terus, tak ada belajar-belajar. Lepas tu, tapi tuanya hanging nak jadi imam. Naik syekh tak mau jadi imam. Patah lambat orang sikit. Coh dia naik lalu. Orang tak ada nak buat kira-kira pah dia naik lalu. Kelai kabuk, orang tahu ni kadang-kadang berabak kadang. Tak sewi naik. Dengar molek tu. Kata K tu sah juga. Imam qari ikut imam yang ummi. Tapi syarat dia tak taksir. Mana tak cuai pada belajar. Bila tak taksir cuai pada belajar tu. Kerana sah lah semayangnya. Sah semaya dia. Sah semaya dia. Bila sah semaya dia. Kenapa dia tak taksir belajar tu? Sah lah semaya dia. Maka sah lah kita hak qari ni ikut dia. Itu kata kil, bukan yang muktamadnya. Faham tak?
Ingat molek kaedah kita. Kaedah kita. Faman adda ibadatan mukhtalifan fi sihhatiha min ghairi taklidin lil qaili biha lazimahu i'adatuha. Sebagaimana sebut dalam kitab Tanwirul Qulub pada muka surat 396. Kita tengok dalam kitab Tanwirul Qulub. Satu kaedah. Musonif sebut. Faman ada siapa-siapa yang buat ibadatan satu ibadat mukhtalifan fi sihhatiha, berkhilaf ulama pada sah batal dia. Ni tengok. Kaum mutamak kata tak sah ikut imam yang umi. Ni dalam mazhab sini ni. Dan hak kil dhaifnya kata sah makmumnya qari ikut imam yang umi. Umi mana hak tak taksir belajar. Jadi ada khilaf. Bila ada khilaf ni, siapa-siapa yang buat ibadat, siapa-siapa yang ada, yang mengerja, menunaikan, melakukan satu ibadat yang berkhilaf ulama pada sahnya, batalnya. Mana? Min ghairi taqlidin, dengan ketiadaan taklid lil qaili, bagi yang berkata. Ulama ni kata tak taklid. Mana kita tak taklid di atas kaum yang dhaif, nak ikut Imam Umi ni, hak taksir ni. Jawab dia mana? Lazimahu i'adatuha, niscaya lazimlah akannya i'adatuha, oleh ulang akannya ibadah tu. Wajib ulang ibadah tu. Wala. Wajib ulang ibadah tu. Kalau tak taklid, wajib ulang ibadah tu. Kalau taklid, dah cukup syarat, kita meraihkan syarat. Imam yang umi tu dia tak taksir pada belajar. Lepas tu kita duduk turut imam umi tu, hak taksir, pasang taksir belajar. Hak tu tak ada khilaf ulama tu. Hak ada khilaf, hak taksir. Hak tak ada khilaf, hak taksir tak ada khilaf. Hak ada khilaf yang tidak taksir. Tu ada khilaf. Makna ada pendapat yang kil dhaif yang kata sah. Kerana semaya dia sah. Sebab apa? Dia tak taksir belajar. Ringan, ada keringan. Ada pun hak taksir belajar tu tak ada khilaf. Memang tak sah. Terai-terai tak sah. Terai-terai tak sah. Sebab tu untung kita orang belajar ni. Bila kita belajar ni ada keuntungan. Kena syarak bagi keluasan sikit. Bila duduk dalam belajar je ada keluasan, keringanan syarak. Tapi bila kita taksir cuak daripada belajar, tak ada keringan ni. Begitu juga dalam masalah semaya berjemaah ni. Kita tak belajar, taksir cuak kita belajar masbuk muafiq. Kita duk buat semaya tak betul. Tak ada kemaafan. Tak ada kelonggaran syarat. Adapun kalau kita belajar lagu ni cuma tak faham, berlaku juga. Itu lain. Ada keringanan, ada keluasan syarak. Kerana kita tak taksir dah, semua kita tak faham lagi, terlupa dan tak tahqiq lagi dan sebagainya, tak apa. Masalah ni tak belajar. Banyak buat amalan tak belajar. Buat tu dengan sengka-sengka, ikut-ikut dia panggil. Tak jadi. Tak iktibar, syarat tak iktibar gitu. Sebab apa tu? Itu taksir. Dia panggil cuai. Masalah cuai, syarat tak iktibar. Ada pun tak cuai, tidak taksir, itu ada keluasan daripada syarat. Wallahu a'lam. Jika makmum berkenaan gagal membuat pilihan segera, makna tak buat, tak tentu mana satu-satu. Tu makna gagal, tu makna tak menentu. Mana satu daripada dua, di antara dua pilihan tadi. Tak tentu tu dengan segera. Mana? Sebelum imam sampai kepada rukun keempat. Rukun yang keempat, sama ada tasyahud akhir ataupun qiyam yang rakaat seterusnya. Iaitu qiyam kedua atau tasyahud akhir. Maka batal sembahyang makmum itu. Batal tu dengan sebab sampainya apa? Nya imam nak gitu. Dengan sampainya mana? Dengan sebab sampainya nya imam kepada rukun keempat.
Sedangkan padahal ia makmum masih berada di rukun yang pertama. Makna rukun pertama tadi, makna di qiyam yang pertama duk baca Fatihah. Kan tak? Tetapi tidak mengapa. Makna tak mengapa, makna ada kelonggaran lah. Dah. Zahirnya seperti dimaafkan lah. Ini dimaafkan lah. Dah. Ataupun dengan makna memada lah. Tak mengapa makna memada. Dah. Jika sama-sama berpindah, selisih. Selisih. Iaitu makmum sedang berpindah kepada rokok. Manakala imam sedang berpindah kepada qiyam kedua. Atau berpindah kepada tasyahud dengan makna makmum sedang rokok. Imam sedang nak bangun pada tasyahud akhir, duduk tasyahud akhir. Tu maka tu ada keluasan. Makna memada. Boleh teruskan ikut. Tak perlu pada buat pilihan. Salah satu daripada dua tak ada pilihan. Tak perlulah. Mana memada lah. Kalau tak niat farakah pun. Dah. Ataupun tak pergi duduk ikut imam. Memada tak apa. Makna cakap mudah-mudah secara umumnya sah lah. Dibilang rakaat tu dan sah ikut ni. Jelas dah? Masalah makmum yang muafiq. Ulama fiqh telah menjelaskan bahawa hukum orang muafiq itu ada beberapa masalah. Ada beberapa masalah. Ada yang ittifaq di antara muakhirin tu Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli, ada hak dia ittifaq. Ada hak mereka berkhilaf. Masalah ni. Tak? Ada masalah yang bersepakat kata oleh ulama. Dan ada masalah yang berlainan, khilaf pendapat antara mereka itu. Iaitu kalau ulama mutaakhirin dalam masalah ni, iaitu Syekh Ibn Hajar dengan Syekh Ramli. Sebut tengok. Antara masalah yang bersepakat hukum antara ulama mutaakhirin ialah seperti berikut. Mutaakhirin ni boleh dah baik lalu, iaitu Syekh Ibn Hajar dan juga Syekh Ramli. Dah. Masalah yang pertama. Ambil dobek sikit lagi, iaitu syarat sah. Syarat sah kita mengikut iman. Syarat kelima lah. Tadi Pak dah sebut dah. Syarat kelima apa dia? Iaitu tidak terdahulu makmum atas imannya pada pihak kiblat. Pada pihak kiblat tau. Pada pihak mana menghadap kiblat. Makna kita bukan ke depan. Lepas tu iktibar ke depan tu, iktibar mana? Dengan jari kaki ke? Tak, dengan tumit. Iaitu kalau semayang hak pasal berdiri, iktibar tumit. Tumit kita. Buku lali dah, ada tepi ni. Hak tinggi lah, tumit. Iktibar tumit, bukan jari. Sebab jari ni kaki panjang. Pendek tak sama. Iktibar tumit. Tumit kita dengan tumit email tu. Jangan lebih ke depan. Tu syarat kelima. Nampak tak? Tu syarat dia. Apa jarak dia? Berbeza-beza pula lah jarak tu. Kalau lain daripada kapal. Sini ada orang kerja laut tak? Ramai orang kerja laut kan dalam ni. Kita sebut lalu. Kalau kapal tak apa, lebih 300 pun. Pasti. Sebagaimana sebut dalam kitab Qaulul Tam. Sebut. Ada. Dia adalah masalah banyak hukum
hukum makmum tu mengikut imam sembahyang dalam Kaabah, imam sembahyang dalam Kaabah. Kan dalam Kaabah kita pergi Mekah tu, tahu tak? Imam duduk dalam Kaabah betul. Kalau imam tu dia solat dalam Kaabah, padahal makmum tu duduk luar Kaabah. Makna terhalang oleh dinding Kaabah tu, nampak tak? Imam duduk dalam Kaabah. Nah, kita duduk luar. Hukum ni mana? Maka ikut itu, kata ulama dalam kitab Qaulul Tam, sah. Sah sama seperti berimam pada masjid-masjid yang bersambung-sambung. Dan antara satu dengan yang lain. Sah. Royah dia sekali pun pintu Kaabah tu tertutup. Tapi syarat dia, syarat dia makmum tu dia tahu gerak pergerakan imam, perpindahan imam dalam Kaabah tu. Maka ikutan tu sah. Kalau dia tahu tak sah, memang tahulah. Pergerakan imam tu. Satu adalah cara-cara dia. Cara-cara dia, satunya imam yang sah tu. Cara-cara berimam yang sah dalam Kaabah tu, satunya kedua-dua makmum, iaitu imam dan makmum tu menghadap ke satu hala Kaabah dengan syarat makmum tidak terkedepan dari imam. Nampak tak? Dengan syarat makmum tu tidak terkedepan dari imam. Terkedepan imam itibar tadi lah. Kalau semaya berdiri, tumik tu. Mana? Keduanya syarat dia, imam tu berhadapan muka dengan makmum. Imam tu berhadapan muka dengan makmum. Dan menghadapi hala masing-masing. Syarat kedua. Imam tu kalau semaya dari Kaabah, imam ni kena berhadap ke makmum. Dah. Lepas tu dah menghadapilah hala masing-masing. Ikutlah hala masing-masing. Nampak tak? Kat Kaabah 4 bucu kan. Imam hadap. Kalau kita nak mayang dengan imam dia dalam Kaabah tu, imam menghadap muka ke kita. Kita menghadap ke dia. Ketiganya makmum tu tak memberi belakangnya kepada belakang imam. Dah. Ketiga, makmum tu memberi belakangnya kepada belakang imam dengan syarat makmum mengetahui tak gerak-geri pindah imam. Sebab apa tu? Kerana tak keduanya menghadapi hala yang berlainan. Ketiganya dipanggil cara berimam yang sah dalam Kaabah. Satu, cara dia menghadap muka, sama muka. Cara ketiganya makmum tu belakangkan kepada belakang imam dengan syarat makmum tu dia tahu pindahan rukun imam tu. Lepas tu jarak tu dah. Jarak tu berbeza pula. Kalau atas kapal tak apa. Contoh kata kalau kita ikut imam di atas kapal, kapal tu tak serupa, bukan atas satu kapal tau. Kapal tu berlainan, kapal banyak macam perahu, tengok bila parking kan bersusung. Tu macam mana? Maknanya imam atas kapal A, kita atas kapal B. Maknanya kalau jika seorang yang berada di atas sebuah kapal, dia berimam ke seorang yang solat di atas sebuah kapal yang lain, dah. Padahal jarak antara dua buah kapal tu 300 hasta. Dah. Padahal jarak antara dua buah kapal tu 300 hasta. 300 hasta. Jarak dia 300 hasta kali meter berapa? Maka hukum ikut tu sah. Dengan syarat lah. Dengan syarat kedua-dua kapal tu. Kapal yang berlain-lainnya tu kedudukan dia sejajar. Nampak tak? Kedudukan dia sejajar. Maknanya dia sebaris lah. Sama. Jadi imam duduk kapal A,
Ada. Makmum duduk kapal B. Lain-lain kapal tu. Semaya lah. Jarak antara ni 300 hasta. Sah dah ikut? Sah ikut. Dengan syarat kapal tu dia duduk sejajar. Kalau kata kapal tu dia bersambung-sambung. Dia bersambung. Kapal A, B, C, D. Bersambung-sambung. Nampak? Bersambung. Bersambung. Maka setiap kapal dikira satu sah. Kapal A, imam. Kapal B ni, hak duduk atas kapal B ni dia kira sah pertama. Hak duduk atas kapal C ni dia kira sah yang kedua. Hak duduk kapal D ni dia kira sah yang ketiga. Apa? Nampak tak? Walaupun jarak 300 hasta. Walaupun jarak 300 hasta. Ini syarat yang kelima, sah mengikut tu. Jangan kita ke depan daripada imam. Iktibar mana? Iktibar tumik kalau kita berdiri. Nampak tak? Maknanya kalau kita berdiri, tumik kita tak lebih pada tumik imam. Tapi jari kaki kita panjang lebih. Tak ada masalah. Sah. Muka kaki kita panjang dah. Tumik tak lebih. Tapi kaki kita panjang. Kaki kita 15 inci. Kaki imam 10 inci je. Tumik kita sama dah. Atau kalau sama makruh. Faham tak? Sama makruh. Dah. Kita turun dah muka kaki kita 15 inci. Jari panjang pada imam. Tu tak dibilang begitu pada fiqh dah. Dia kira dia tumik tu. Habis situ. Masalah apa dengan ayat? Tak apa dah, habis. Masalah pertama. Ni masalah pertama, ingat molek. Masalah pertama. Masalah yang pertama. Orang wafat yang dimaafkan oleh syarak. Ni dimaafkan oleh syarak. Kepada yang tertinggal 3 rukun. Jarak daripada imam itu. Khabarnya. Orang tu bermula orang muafiq. Khabar ialah orang yang lambat bacaannya. Lambat tu ilahnya kerana tabiat kejadiannya orang begitu. Apa makna begitu? Makna lambat tabiat dia. Mana asal tabiat dia. Asal tabiat dia. Nampak tak? Tabiat ni sifat lah. Cara-cara mudah, bahasa mudahnya, tasamuhnya, sifat lah. Tapi kalau sebut dalam kitab tu dia panggil sifat yang bangsa mana? Bangsa hak dalam hati. Bangsa boleh dibentuk. Boleh dibentuk. Tabiat ni bangsa sifat hak boleh dibentuk. Nampak tak? Tapi ni dia terbentuk gitu dah. Kejadian dia asal. Ataupun tabiat ni mana fitrah dia lagu tu dah. Tabiat ni boleh dipanggil fitrah. Bukan adat ni. Adat lain. Adat dengan tabiat lain. Nampak tak? Ni tabiat dia. Fitrah dia dah. Kejadiannya begitu. Dan bukan waswah. Bukan dia waswah. Bukan orang waswah. Ingat molek. Bukan waswah. Pasal waswah. Tetapi orang yang lambat bacaannya kerana waswah tidak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Tak dimaafkan ketinggalan 3 rukun. Melainkan dimaafkan sekadar imam belum turun untuk sujud. Imam belum turun untuk sujud. Dengan maknanya mana? Imam rakaat, imam iktidak, dia kena selesai bacaan Fatihahnya. Dia selesai bacaan Fatihahnya. Yakni orang yang muafiq, yang waswah boleh menghabiskan bacaan Fatihah sebelum imam turun sujud. Boleh sini dengan makna kena kena kacau habis.
Lazimlah dia menghabiskan bacaan Fatihahnya sebelum imam turun sujud. Jika dia belum habis lagi membaca Fatihah, jika kait. Jika dia belum lagi, bukan kait ni. Ini dipanggil takdir. Kita buatlah takdirnya jika dia belum habis lagi membaca Fatihah. Imannya turun untuk sujud. Padahal imannya telah turun untuk sujud. Jawab, maka batallah sembahyangnya mana? Muafiq yang waswah tu. Kecuali melainkan makmum berkenaan makmum muafiq tu. Muafiq yang waswah tu. Niat mufaraqah. Berpisah dengan imam. Sebelum imam turun sujud. Dan dia makmum lah. Muafiq yang waswah tu. Di waktu itu dikehendaki, maknanya diwajibkan meneruskan bacaan Fatihahnya dan mengerjakan rukun-rukun yang lain hingga selesai sembahyang. Itulah dia cerita dia. Nampak? Ni masalah orang waswah. Pas belana. Pak pasien waswah pun belana juga pasien lagu ni. Dah. Dia tak sedar sembahyang dia tu batal dah. Tapi duk teruk lagi. Duk teruk mana? Dengan dia tak mufaraqah. Dia panggil teruk tak tu? Padahal sembahyang dia batal dah. Mana? Pasal apa? Dia tidak dimaafkan. Dia tidak dimaafkan. Sebagaimana muafiq yang tabiat asal kejadian fitrah asal dia tu lambat. Bukan waswah. Dia tak dimaafkan 3 rukun panjang. Jadi faham mana? Dia wajib kena habis Fatihah. Lepas tu dia mesti kena rokok sebelum imam dia turun sujud. Nampak tak? Makna kalau imam dia turun sujud, dah. Dia tak rokok lagi. Fatihah tak habis lagi. Dan dia tidak niat mufaraqah, maka batal lah semayanya. Batal semaya dia. Dah. Waswah ni syarat tak itibar. Syarat tak itibar. Adapun kalau tabiat lambat asal tu jenis lambat bacaan dia. Dah, memang orang panggil jenis pesen seluruh. Dah, seluruh, pesen seluruh. Siapa dia sini pesen seluruh? Slow. Dah. Dia bukan cermat juga, dia memang tabiat dia asal. Dah. Dia seluruh pesen dia. Slow, anjur. Kecek pun slow. Itu tak macam Ambon dah. Macam Ambon ni kecek pun ada orang slow. Tabiat dia asal lagu tu. Maka dia ni dimaafkan dan diberikan dia hukum muafiq kemudian dimaafkan dia tertinggal daripada imam dengan 3 rukun yang panjang. Nah, nanti nak tengok tu. Dia ada khilaf juga ulama sebut lagi ni. Masalah waswah ni lah setara mana dah. Tadi nak tengok. Tengok kitab lain ni. Kitab ni kitab mana? Mana? Masalah yang pertama dah, masalah pertama.
Mana masalah pertama tadi? Macam mana? Masalah pertama tadi. Ya, tak apa. Makmum muafiq yang lambat bacaannya sebab sudah kejadiannya dah. Maka ia wajib baca Fatihah hingga habis. Wajib dah. Makmum makmum muafiq yang lambat bacaannya sebab sudah memang tabiat asal dia, tabiat kejadian. Begitu dah. Dah. Dia wajib habiskan baca Fatihah hingga habis. Lepas tu diuzurkan dia ketinggalan daripada imannya hingga 3 rukun yang panjang. Nah. Okey, jelas tu jelas dah. Lepas tu perbahasan kedua kita, adapun makmum yang muafiq yang lambat baca Fatihah sebab waswas, dah. Maka tiada diuzurkan dia ketinggalan daripada imannya. Tak diuzurkan sebagaimana hak lambat tu. Tabiat tu. Tak diuzurkan ketinggalan daripada imannya. Dia hukum muafiq. Hukum dia muafiq. Dengan makna dia wajib habis baca Fatihah tapi tak diuzurkan. Ketinggalan daripada imannya 3 rukun panjang. Faham molek masalah ni? Ada beza ni. Bagi faham molek masalah ni, ibarat ni, beza di mana? Beza dia maaf 3 rukun panjang tak dimaaf. Iaitu mana? Hak waswas tak dimaafkan tertinggal daripada iman 3 rukun panjang. Tapi hukum dia, hukum muafiq. Dengan makna wajib dia baca Fatihah sampai habis. Hak nu wajib juga baca Fatihah sampai habis. Tapi dimaafkan. Dimaafkan tu kerana tabiat dia asal. Sudah lambat lagu tu. Nah. Jadi, hak waswas ni tak diuzurkan dia ketinggalan daripada imannya. Hanya wajib ia baca Fatihah hingga habis. Lepas tu, batal semaya jika ia terkemudian daripada, makna dia tertinggal daripada iman dia, ada dengan 2 rukun fi'il, dengan rukun 2 fi'li. Tanda gitu. Dengan 2 rukun fi'li tu umum saja. Takmimnya sama ada rukun yang pendek ataupun rukun yang panjang. Sebab tu dia kata dia mesti kena rokok sebelum daripada imam dia sujud. Mana apa? Rokok satu rukun yang panjang, iktidal rukun yang pendek lah. Tu. Dengan makna kalau dia tinggal makmum muafiq yang waswah ni, dia tinggal daripada imam dia, iaitu dengan 2 rukun yang 2 rukun fi'li, sama ada yang pendek panjang, maka kalau dia tak niat mufarad, lepas tu satu lagi masalah. Ni hak tambahan. Hak ni hak tambahan dah. Hak ni hak luar sikit. Selesai tu jelas dah. Dapat beza dah. Bagi faham masalah ni betul-betul. Adapun makmum yang muafiq yang lambat baca Fatihah dengan sebab waswah. Ni ayat ni nak qaid ni. Nak qaid masalah luar ni nak buat mari. Nak jelas sikit. Waswah lagi lah. Adapun makmum yang muafiq, makna waswah ni ada tafsir lagi. Makna waswah hak pesen boleh ubah lagi ke ataupun tak boleh ubah dah. Memang dia ni kalau tengok Zoe, tak nak ubah dah waswah dia ni. Katok dengan kayu 3-4 atas belakang, katok dengan beluli, boboh dengan besi spring atas belakang pun duk waswah lagu tu lah. Tak berubah-ubah tu dia panggil waswah tu tak nak ubah tepat dah. Hak pesen seorang ni waswah tapi duk tikuk baru-baru lagi. Wak bahan dengan sejadah tu atas belakang hilang lalu dah. Apa dah? Tu boleh ubah lagi. Apa dah? Jadi walaupun begitu ada tafsiran lagi-lagi pada ulama. Ada ulama bagi perincian lagi. Iaitu makmum yang muafiq yang lambat baca Fatihah dengan sebab dia waswah. Waswah mana? Waswah tu yang tetap dah. Makna tak kuasa dia nak ubahnya. Sekali-kali tak kuasa pai dengan kayu 2, 3, 4, 5, 4 boh ngatai dengan besi spring pun tak berubah-ubah dah. Maka hukumnya seperti makmum yang masbuk. Hukum dia seperti makmum yang masbuk. Boleh ambil babak ni. Hukum dia makmum
seperti makmum yang masbuk. Hak pasal jenis waswah yang kuat, tak boleh nak ubah dah. Bagi hukum dia. Ni ada kelonggaran syarak. Bagi hukum dia seperti makmum yang masbuk. Lepas tu bila hukum makmum masbuk, lagi mudah. Maka apabila imamnya rakaat, wajib dia rakaat. Tinggal baca Fatihah, turun rakaat serta imam. Nampak tak? Kalau 4 rakaat, dah. Maka jika ia dapat tamak ninah, kalau dia dapat tamak ninah serta imam dalam rakaat, maka dapatlah, dibilanglah rakaat tu baginya. Kalau dia tak dapat tamak ninah dengan imam dalam rakaat, maka tak dibilang rakaat itu. Ada syarat jugalah. Mana dia duk bis bis, tak boleh nak ubah duk bis alham duk main gitu nak. Pak imam rakaat, dia wajib rakaat. Kalau dia dapat tamak ninah, maka dapat rakaat tu. Pak imam rakaat, dia duk baru lagi imam nak naik tidak, berselisih dia, tak dapat tamak ninah, tak dapat rakaat. Ini pada masalah makmum muafiq yang bangsa waswah dia, jenis waswah dia tetap dengan makna tak kuasa dah nak ubahnya sekali-kali. Maka pelonggaran ada atas dia. Ada tafsiran sikit lah. Jelas dah? Jelas? Ada pun kalau hak sikit-sikit lah. Hak mana boleh lagi. Tu tak ada. Tak diberikan hukum masbuk. Tetap diberikan hukum muafiq kepada dia dan tidak diuzurkan dia tertinggal daripada imam 3 rukun. Hanya diberi uzur tinggal imam 1 rukun je. Yang panjang dan 1 rukun yang pendek. Maknanya sebelum daripada imam turun sujud, dia kena selesai baca Fatihah dia rakaat ataupun niat barakah. Jelas? Jelas itu? Jelas kan? Ingat dia masalah makmum yang masbuk itu, makmum masbuk yang mana ditanggung oleh imamnya akan Fatihahnya, yakni memada dengan Fatihah imamnya. Bukanlah makna jadi berat atas imamnya. Bukan jadi berat. Bukan makna jadi berat atas imam tu. Makna ditanggung oleh imam akan Fatihahnya. Apa makna? Berat jadi imam kena tanggung. Bukan tanggung dosa. Dengan makna imam tanggung tu sini, iaitu memada dengan Fatihah imamnya. Tu makna tanggung-tanggung tu. Makmum, imam kena tanggung makmum, imam berat jadi imam kena tanggung makmum. Bukan makna berat. Jadi imam kena tanggung makmum dengan makna memada dengan Fatihah imamnya. Memada dah imam baca Fatihah. Mu tak habis Fatihah, mu tak apa dah. Tu makna dia. Bukan makna jadi berat atas imam tu, kena tanggung dosa mu belaka dah. Maka salah satu syarat dia iaitu adalah imam tu yang menanggung Fatihah makmum tu dengan 4 syarat. Ingat. Imam hak lagu mana dia boleh dia boleh menanggung Fatihah makmum. Ada 4 syarat, kena 4 syarat. Catat baik-baik. Dobek molek-molek ni. Syarat imam yang boleh menanggung Fatihah makmum dia yang masbuk. Pertamanya imam tu yang sah diikut akan dia. Sah kita ikut akan dia. Nanti kita hurailah. Banyaklah tafsiran sah ikut dia guana dah. Saya sebut dah. 5 dah syarat sah. Syarat iktidak tu 5 dah sebut. Daripada 13 syarat tu kena cukup belaka. Nampak tak? Kena ada cukup syarat 13 tu sah ikut tu. Maka makmum imam lagu ni lah dia boleh menanggung Fatihah makmum yang masbuk.
Yang keduanya, terkaya sembahyang imam tu daripada wajib ulangnya. Terkaya. Mana tak kena ulang dah, sembahyang dia tu sah dah. Kalau tak terkaya, mana tak lepas daripada ulang. Nah, maka ada imam yang sembahyang dia tak lepas daripada kena ulang, kena i'adah balik, maka imam ini tak boleh menanggung Fatihah makmumnya yang masbuk. Syarat yang ketiganya, masa diikut akan dia itu bukanlah pada rakaat yang lebih, bukan pada rakaat yang lebih. Bukan pada rakaat yang lebih. Contoh misal mana? Makmum tu imam tu dia lupa. Dia naik pada rakaat yang kelima, kita pun baru masuk diikut di sana. Rakaat imam yang lebih tu, hak kelima tu, buah molek kita ikut tu pada akhir dah. Dengan makna tak dapat masa. Pada masa baca Fatihah pertengahan tu tak dapat. Imam pun rokok pada rakaat yang lebih. Kita pun rokok. Jadi, imam yang berdiri pada rakaat lebih tu, dia tak boleh nak tanggung Fatihah makmum tu. Kenapa? Kerana rakaat itu tidak dibilang. Kerana rakaat tu lebih. Lupa dia. Kita pun tak tahu. Kalau kita tahu, tak boleh ikut dah. Tak boleh ikut, tak usah. Nampak tak? Tu dia panggil tu. Semaya tu tak terkaya tu daripada ulai tu. Dan keempatnya, dapat tomak ninah. Dapat tomak ninah, syarat keempat. Syarat keempat, iaitu syarat apa? Syarat imam yang boleh menanggung Fatihah makmum. Mana sah menanggung Fatihah makmum yang masbuk. Kecek mudah-mudah lagu tu lah. Iaitu apa? Dapat tomak ninah serta imamnya dalam rokoknya. Kita dapat. Dapat tomak ninah dengan imam dalam rokok. Kalau tak dapat tomak ninah, imam tu tak boleh nak tanggung juga Fatihah kita. Ada pun waktu khilaf lah. Ada kil. Ada kata kil boleh. Tapi dapat rokok. Rokok dapat, cuma tak dapat tomak ninah dia. Kata kil, qaudhah sah dibilang juga rakaat tu. Jadi kalau kita nak beramal dengan qaudhah dalam mazhab Syafi'i ni, dia mengatakan dapat rokok tapi tak dan tomak ninah je. Bukan berselisih tu, bukan selisih. Dapat rokok tapi tak dan tomak ninah. Qadar subhanallah tak dapat. Ada akil sebut sebagaimana nakal daripada kitab Buriyah Al-Murtasyidin, dia dapat dibilang juga rakaat tu. Bolehlah kita nak beramal dengan akil tu pada diri kita sendiri dah. Habis itu. Seterusnya jelas tafsir sikit. Jadi masalah makmum yang waswah tu ada dua kategori lah bahasa mudahnya. Satu bangsa waswah hak tak boleh nak ubah dah. Jadi fahamlah kita bercakap di sini hak kata bapa ni iaitu bangsanya makmum mana? Bangsa makmum waswah, hak jenis makmum waswah hak boleh ubah lagi. Hak boleh ubah lagi. Nampak tak? Bukan kata hak keras keng dah. Hak lepuk dengan kayu 3-4, 2-3 ada tak boleh nak ubah. Hak tu sebab apa? Hak tu telah diberi hukum masbuk kepada dia. Imam rokok, dia rokok lah. Ada pun hak ni, hak pesen boleh ubah lagi. Cuma dia ikut perangai waswah dia. Kata Imam Ghazali, orang waswah ni, Imam Ghazali kata orang waswah ni dua je. Sama ada dia sama ada kerana dia jahil ataupun dia tu gila. Dua tu. Kalau tak jahil, gila. Kalau tak gila, jahil. Ni orang waswah. Orang dia ikut waswah tu. Waswah ni tak itibar sebenarnya. Dalam syarat tak itibar waswah. Waswah nak hukum mana waswah. Jadi orang waswah ni hak pesen lagu ni maka tidak dimaafkan dia tertinggal imam dia dengan imam dia 3 rukun yang panjang. Dan diberikan dia hukum muafiq dengan mana wajib dia habis baca Fatihah dia.
Yakni pada masalah makmum muafiq yang waswah. Mana waswah tu munukak lagi tu dah. Masalah kedua, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Alimun, pada dah situ dulu. Pada situ dulu nah. Ada beberapa soalan. Soalan masalah masalah apa? Masalah semayang atas kenderaan. Semayang di atas kenderaan. Seperti kapal terbang atau sebagainya. Baik, saya ambil kitab luar sikitlah jawab ni. Iaitu kitab Makhzanul Jawahir. Pada muka surat Makhzanul Jawahir pada muka surat 16. Dalam kitab Makhzanul Jawahir sebut fasal pada nak menyatakan semayang sunat di dalam safar dan semayang sunat tu dia buat lagi. Lepas tu dia sebutlah sikit. Saya baca laju-laju gitulah. Nanti saya tu. Nanti ambil urat sikit-sikit. Fasal pada menyatakan semayang sunat di dalam safar dan harus bagi orang yang musafir. Harus bagi orang yang musafir. Musafir mana? Yang menuju ia akan tempat yang maklum. Menuju akan tempat yang maklum. Yang adalah safarnya yang tiada berdosa, bukan maksiat. Dan jika pendek safarnya sekalipun. Safar pendek. Apa makna safar pendek? Safar tak cukup 2 mahalah. Harus apa? Oleh bahawa ia yang ni kali kaki. Ni pada makna sujud tu. Kalau semayang sunat, dah. Semayang sunat. Tapi semayang sunat tu ialah semayang sunat, tapi semayang sunat tu ialah semayang sunat, tapi semayang sunat tu ialah berjalan kaki. Jelas nah? Jadi semayang sunat pada jalan kaki ni rukuk dan sujud kena beradap kiblat. Kena beradap kiblat. Dan pada takbiratul ihram. Takbiratul ihram pun kena menghadap kiblat. Dan pada duduk antara dua sujud. Dan duduk antara dua sujud pun menghadap kiblat. Sebab apa kata orang musafir ni, hak semayang sunat ni, hak berjalan kaki, hak peseng berjalan kaki ni, dia kena menghadap kiblat masa sujud dan rukuk dan duduk sujud. Ilaknya kerana mudah oleh yang demikian itu. Mudah. Demikian itu mudah. Mudah. Tak payah pun. Sebab tu lah. Nak cerita dulu bagi faham masalah ni. Cerita lagu ni sebab nak bagi faham masalah. Bagi jelas molek nyata. Nak bagi jelas molek nyata masalah. Sebab tu apa cerita ni. Cerita sunat dulu. Nanti kita tu lah. Kita tu pula apa ni. Kita hurah sesok. Boleh Boleh teruskan Dia tak serupa, keadaan tak serupa. Dia keadaan tak serupa, keadaan tu. Kalau orang semayang sunat, jalan kaki, apa benda dia kena buat? Kalau orang semayang sunat, naik basikal, apa benda dia kena buat? Dia tak serupa keadaan. Nampak tak? Begitu juga.
Kalau kapal terbang, tak serupa keadaan. Kalau atas kapal laut, tak serupa keadaan. Atas kapal terbang, tak serupa keadaan. Sebab tu, nak baca tu, nak faham dulu. Nampak? Sembahyang sunat dulu. Jadi kalau sembahyang sunat, dia berjalan kaki, masa dia berjalan, tak apalah. Tak menghadap kiblat pun. Nampak tak? Tapi, masa nak sujud, masa nak rokok, duduk antara dua sujud, dia kena menghadap kiblat. Dan masa takbir ihram kena menghadap kiblat. Ilatnya kerana tidak payah. Tak payah tu. Kerana mudahlah mana oleh yang demikian itu. Nampak? Bagi orang jalan kaki mudah. Sebab dia tak pegang steering, tak bawa kuda ke apa kan. Dan harus baginya oleh berjalan pada barang yang lain daripada demikian itu. Serta berhadap ia kepada jihad kosaknya. Harus. Nampak tak? Mana qiyam? Masa qiyam. Masa qiyam tak apalah. Tak menghadap kiblat apa. Ada? Tak apa. Harus mana. Dan jika safarnya dengan berkenderaan binatang. Kalau musafir naik binatang, maka padanya tafsir. Maknanya ada beberapa huraian. Jika mudah oleh menghadapnya akan kiblat dan mensempurnanya akan segala rukun semayangnya, sekaliannya, satu masalah. Atau setengahnya, satu masalah. Nescaya, jawab dia lah. Lazim akan dia, wajib akan dia oleh demikian itu. Wajib menghadap belakang, sempurnakan rukun. Ini kalau peseng naik kenderaan. Kait kalau mudah, boleh menghadap kiblat dan boleh sempurnakan segala rukun sembahyang, ataupun setengahnya, lazim kena buat hak mana boleh. Satu. Dan jika tiada mudah baginya oleh yang tersebut, sama ada sekalian atau setengah, maka tiada lazim akan dia oleh suatu daripadanya, melainkan menghadap akan kiblat pada mana? Pada takbiratul ihram sahaja. Nampak tak? Kalau kita naik kuda, naik unta misal, nanti kita kira masalah ni sebut ni ada dah masalah tu dah. Maka sembahyang sunat ni, masa nak takbir je menghadap kiblat. Nampak tak? Kalau hak tu je boleh buat. Takbir, menghadap kiblat, takbir, ikut gilah. Nak pergi ikut mana pun. Ikut gilah. Tapi kalau kata mampu boleh buat, kena buat belakang. Kalau kata tak mampu nak buat belakang, buat setengah. Tak mampu belakang, paling kurang kena takbiratul ihram, menghadap kiblat. Lepas tu gilah. Bila tak boleh buat belakang, maka isyarat ia dengan rokoknya isyarat. Dan sujudnya isyarat. Dan adalah isyarat dengan sujud itu terlebih rendah daripada isyarat dengan rokok. Dah. Kita buat isyarat lah. Dah. Mana isyarat kan? Kalau nak rokok, buat rokok lagi ni cara gitu. Kalau nak sujud, buat gitu. Makna isyarat sujud tu lebih rendah daripada rokok. Nampak tak? Ni nak bagi kau tahu kaedah ni. Kayak gini. Nampaklah jalan dia macam mana. Ni cerita hak sunat dulu. Bapa tu? Bapa gitu? Kerana adalah Nabi SAW apabila safar ia Nabi SAW. Nabi musafir. Maka menghendaki ia Nabi SAW akan sembahyang sunat. Nabi SAW bila dia nak sembahyang sunat, nescaya berhadap ia dengan untanya akan kiblat. Dengan kiblat tu Nabi menghadap dengan unta menghadap kiblat tu. Pak Nabi takbir. Maka takbir ia kemudian sembahyang ia sekira-kira menghendaki oleh kenderaannya. Dah. Sekira-kira menghadapkan dia oleh kenderaannya. Menghadapkan dia oleh kenderaannya. Nabi takbir. Lepas tu mana? Lepas takbir kan? Utuk tu berjalan ikut dia. Jihad mana pun. Hak tu lah. Dah. Adapun nak semayang. Bila time Nabi SAW nak semayang fardu, Nabi turun daripada unta. Dah. Bila nak semayang fardu, semayang zuhur, misalnya kata waktu musafir, Nabi SAW turun lalu daripada unta. Dah.
Riwayat akan dia oleh Abu Daud. Ni hadis tadi riwayat oleh Abu Daud. Bila Nabi SAW nak sembahyang fardu, ada Nabi turun daripada unta. Nabi buat segala rukun dan syarat sembahyang. Adapun sembahyang sunat, begitulah hak syarak aja. Begitulah yang Nabi SAW tunjukkan. Lepas tu tafsir dia sebut dah tadi, hak jalan lagu mana, hak naik kenderaan mana. Lepas tu ni ada basikal, ada motornya. Bila ada motor ada orang bawa, ada orang tupang. Hukum pula berbeza. Naik kapal terbang gitu juga, ada kapten hak tukang bawa, ada penumpang. Hukum pula berbeza. Kapten tu, juru kemudi tu. Kalau naik kapal laut pun gitu juga, ada juru kemudi, ada hak penumpang. Hukum pun dah berbeza. InsyaAllah kita bahas lagi. Sikit lagi dah. Ada pun sembahyang fardu, dengar molek. Ada pun sembahyang fardu, maka wajib padanya sembahyang fardu tu oleh menghadap akan kiblat. Ada semata-mata. Tak boleh dah. Sembahyang fardu tak boleh dah. Kena menghadap kiblat semata-mata. Takmim umumnya sama ada pada safar atau pada hadir. Sama ada pada musafir ataupun pada tak musafir. Dan sama ada di atas kenderaan atau tiada. Sama ada atas kenderaan ke ataupun bukan atas kenderaan. Nampak tak? Sembahyang fardu tak dapat tidak. Semata-mata kena menghadap kiblat. Sama ada kita musafir, tak musafir, kena menghadap kiblat. Itu syarat. Sama ada kita atas kenderaan atau tidak di atas kenderaan. Jadi ini timbul permasalahannya. Bila kita atas kenderaan, tak dapat nak menghadap kiblat. Ini timbul permasalahan. Nanti kita bahas lagi. Dia hak uzurnya pada menghadap kiblat. Satu, sembahyang syiddatul khauf. Satu, tak menghadap kiblat apa-apa. Melainkan pada sembahyang syiddatul khauf. Satu, dan sembahyang orang yang uzur. Seperti orang sakit terletar dah. Umpamanya. Sebagaimana hak tersebutlah di dalam kitab yang panjang-panjang. Di Murojaah. Tengok denulah kitab panjang-panjang. Jadi, kesimpulannya, barulah kita nak buat kesimpulan sikit. Barulah nak buat kesimpulan sikit. Dah. Kesimpulannya, bagi orang yang sembahyang di atas kenderaan ni ada beberapa keadaan lah. Ada beberapa keadaan. Ada beberapa keadaan. Satunya di atas kapal laut. Satu di atas kapal laut. Satu di atas kapal laut. Maka di atas kapal laut kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Di atas kapal laut kata Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami diberikan hukum seperti rumah juga. Dia berikan di atas mereka itu hukum seperti rumah juga. Nampak tak? Dia sebab apa? Solat fardu ni wajib dikerjakan dalam waktunya. Mana sahaja kita berada, wajib kita kerjakan solat fardu tu dalam waktu dia. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa ta'ala, innas salata kanat 'alal mu'minin kitaban mawquta. Sesungguhnya sembahyang ni di atas orang yang beriman tu ialah kitaban mawquta. Ialah ketetapan, suatu ketetapan dah. Dah mafruḍah. Fi awqatiha dah. Ketetapan kefarduan yang telah ditetapkan dalam tiap waktu-waktu dia dah. Sebab tu warid dalam hadis Nabi SAW ada man jama'a salataini min ghairi udhri faqad atababan min abwabil kaba'ir. Siapa-siapa yang menghipung akan dua semayang, hipung akan dua semayang min ghairi udhri, dengan ketiadaan uzur. Tak ada uzur.
Tak ada uzur apa-apa. Makna uzur maksud sini tidak musafir. Dia tidak musafir. Ada musafir tu, dia kira uzur, dimaafkanlah. Nampak tak? Dia kira uzur, dimaafkan. Maka sesungguhnya telah datang ia, telah datang ia akan satu pintu daripada beberapa pintu-pintu. Termasuk dia. Dia telah jatuh dia dalam satu pintu daripada beberapa pintu-pintu dosa-dosa besar. Sebab itulah. Bila masalah gini, kitanya pergi musafir, naik kapal terbang, semayang fardu. Kita musafir. Satu. Ada. Jadi, bila musafir tengoklah. Tengok keadaan. Kalau kata musafir kita, sebagaimana sebut Syekh Ibn Hajar sebut, ada pun hukum bagi mereka yang pergi naik kapal ni pesen belayar dia tak sama macam kapal terbang. Tak macam kereta api. Kapal ni kadang-kadang setahun tak jumpa darat. Bulan tak jumpa darat. Maka hukum bagi kapal ni kalau sebut dalam kitab ni Makhzanul Jawahir ni serupa je kapal ke mana, iaitu mana hukum dan seumpama perahu itu kereta dan kapal terbang, maka hukum penumpang kereta dan kapal terbang seperti hukum penumpang perahu dan hukum driver kereta-kereta dan kapten kapal terbang, seperti hukum yang juru kemudi perahu juga. Maknanya dalam kitab Makhzanul Jawahir ni serupa je hukum dia. Adapun dalam sebut dalam kitab kitab apa? Syanawani tak silap. Dalam kitab Syanawani, Hasyiah Syanawani yang Syekh Ibn Hajar Haytami sebutnya tak serupa, ada beza, ada farak. Kenapa? Kapal ni diberi hukum seperumah. Kadang ada orang dia buat rumah dia, rumah rakit tu. Nampak tak? Duduk atas air tu kan? Rumah rakit tu. Kadang kapal ni belayar. 6 bulan, setahun, tak jumpa darat. Kapal terbang paling-paling kuat 3 hari. 2 hari. Nampak tak? Jadi hukum tu ada disebut, ada tafsir lagi. Jadi pada masalah kapal terbang ni, iaitu sekiranya tak dapat nak menghadap kiblat. Tak dapat nak menghadap kiblat, maka buatlah semayang untuk menghormati waktu. Kemudian qadalah balik semayang tu. Semayang masuk waktu, kalau kata masuk waktu, kita tak dapat dah nak menghadap kiblat, syarat tu tak boleh nak rokok apa semua, maka masuk waktu tu kita buatlah semayang hormat waktu. Kemudian siapa di darat dapat syarat, kita ulanglah balik semayang tu. Nampak tak? Adapun bagi kapal laut berbeza. Kapal laut sekiranya dapat menghadap kiblat, dapat rokok, dapat sujud sempurna atas kapal laut tu, maka hukum sah. Maka hukum dia sah semayang tu. Nampak tak? Tak perlu qada balik, tak perlu ulang balik dah. Ini hukum atas kapal di tengah laut tu. Sekiranya kalau mabuk tak boleh nak berdiri, kemudian semayang duduk. Semayang duduk kerana mabuk atas kapal. Dapat menghadap kiblat, dapat buat rokok cara orang semayang duduklah. Dapat sujud cara orang semayang duduklah dah. Maka semayang dia sah memadai. Demikianlah yang disebut oleh Syekh Ibn Hajar Haytami. Lupa saya ingat dalam kitab Hasyiah Syanawani tak silap. Nanti nak rujuk balik. Adapun masalah kapal terbang tak dapat berlaku dah tu. Nak menghadap kiblat pun tak tahu. Nak berdiri dalam kapal terbang pun tak boleh. Tak boleh dah. Maka begitulah. Buat semayang hormat waktu. Begitu juga dengan yang kapal. Kalau tak dapat syarat tadi, tak boleh nak menghadap kiblat. Tak boleh nak menghadap kiblat, tak boleh buat apa semua tu. Maka semayanglah juga sekadar hormat waktu. Kemudian qada baliklah. Ulang baliklah. Sekadar tu dulu.
Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam ilmu. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruh innahu huwal ghafurur rahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa subhanakallahumma